Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, untuk video ni saya akan explain sedikit mengenai tugasan berkumpulan kita. Okey, untuk tugasan berkumpulan ni, setiap kumpulan akan diberi satu set yang berbeza. So, kita ada lebih kurang dalam 5 kumpulan, semua akan ada 5 set. Okey, soalan ni sama je, cuma yang berbeza adalah data. Okey, cara jawab bersama. So, untuk video ni saya akan macam nak direct sikit lah, macam akan ajar sikit macam mana nak buat tu. Okay, sekarang ni tengok soalan ni adalah soalan contoh. Awak akan diberi dua jadual satu dengan jadual dua. So ni adalah set data set awak tu. Okey, lepas tu tengok soalan. Okey, berdasarkan jadual yang pertama, soalan nombor 1 dia suruh kita bina jadual kekerapan tidak terkumpul yang mengandungi pengiraan gundalan, kekerapan, peratusan kekerapan kumulatif. Lepas tu dia cari nilai mode dan median. Kemudian terjemahkan maklumat kekerapan dan peratusan kekerapan dengan menggunakan carta yang sesuai. Okey, mula kena bina jadual kekerapan tak terkumpul. Dalam jadual tu kena ada gundalan, ada kekerapan, peratusan kekerapan dengan kekerapan kumulatif. Lepas tu cari mode dengan median dia. Lepas tu kena awak terjemahkan maklumat kekerapan dengan peratusan awak dengan menggunakan carta yang sesuai. So carta yang kita ada adalah carta pie, carta bar. Okey, so menggunakan dua-dua carta tu awak kena buat carta, menggunakan kekerapan tadi yang awak dapat, buat carta tu. Okey. Soalan yang kedua, berdasarkan jadual yang kedua, dia suruh bina jadual kekerapan terkumpul, yang atas tadi tidak terkumpul. So beza dia adalah yang ni ada selang kelas. So awak kena cari beza dia adalah yang kekerapan terkumpul ni ada selang kelas dalam tabel tu. So awak nak faham lagi, awak buka nota topik yang kedua saya rasa. So kat situ ada dia macam tunjuk penerangan sikit pasal jadual kekerapan terkumpul dan tak terkumpul ni. So untuk soalan ni dia suruh buat selang kelas, saiz selang kelas. Dalam jadual tu lah kena ada kekerapan kumulatif, peratusan kekerapan, selang mode, mean, selang median, variance dengan sisihan piawai. Lepas tu terjemahkan maklumat kekerapan dan peratusan kekerapan dengan carta yang sesuai. So, sama je macam ayat atas ni. So sekarang carta awak akan ada 4. Yang ni 2. Okey, lepas tu soalan ketiga dia suruh persembahkan jawapan dalam perisian Microsoft Excel sekali dengan dia punya pengiraan. Lepas tu analisiskan data awak dalam perisian Microsoft PowerPoint. Okey. Sekarang ni untuk tugasan. Okey, saya tunjuk contoh macam nak buat Okey, mula kalau awak tengok set data ni, dia bagi tahu masa, lepas tu dia ada bagikan dia punya kelas-kelas ni. Okey, kalau tengok kat sini ada 1, ada 2, ada elemen-elemen dia kat sini kan. 1, 2, 3 sampai 8. So awak kena buat gundalan dia dengan kekerapan. So macam mana nak buat? Okey, ni awak letak je kat sini. Contoh awak punya tu soalan pasal merah. Buat pasal warna, merah, biru, kuning. So kat sini awak kena letak merah, biru, kuning. Sebabkan yang ni adalah berkait dengan masa. So yang ni adalah berkait dengan masa. Awak yang ni sebab tu kena ikut 1, 2, 3, 4. Ni kalau lah awak punya berkait dengan benda macam baja ke. So kat sini awak kena tukar lah baja A, baja B, baja C macam tu. Okey. Okey, lepas tu ni gundalan. Gundalan ni adalah sebenarnya bentuk gundalan macam ni. Tally. Kita guna simbol ni kalau dia lebih, kalau dia 5. Tapi sekarang ni kalau untuk soalan ni dalam Excel dia macam payah sikit kita nak cari tally tu. So awak just boleh buat macam ni je dulu. Okey. Gundalan ni dia adalah kekerapan sebenarnya. Sama je kekerapan, cuma dia buat dalam bentuk ni. So kekerapan ni maksudnya berapa satu yang ada dalam awak punya soalan tadi tu. Berapa 2 dalam soalan awak, dalam data set awak. Berapa 3, berapa 4, berapa 5 sampai 8 tu. Lepas tu awak masukkan jumlah dia. Okey, lepas tu awak kira jumlah bagi kekerapan ni. Kira jumlah kekerapan ni kat sini 32. So maksudnya kalau awak tambah semua ni, awak tak dapat sama, awak dapat jumlah, awak dapat jumlah bila tambah semua ni. So jumlah ni kalau tak sama dengan bilangan sampel yang soalan bagi, maksudnya awak salah kira. Okey, contohlah awak punya bilangan sampel adalah 20. So bilangan sampel kita adalah kat sini 32. So kat sini kena 30. Kalau 20 bilangan sampel dalam soalan, so 20 lah kat situ. Okey. Okey, peratusan kekerapan pun senang je cara dia.
awak kena ambil yang ni bahagi dengan jumlah ni darab dengan 100 untuk setiap bahagian ni. So kalau yang ni 2 bagi 32 darab dengan 100. Contohlah kalau jumlah awak 20, so 20 lah awak kena bahagikan. Dia kena tengok jumlah awak punya data set tadi tu. Okey. Ni buat peratus dia. So ni jumlah untuk peratus tadi tu lah. Lepas tu ni kekerapan kumulatif. Kekerapan kumulatif ni adalah kekerapan yang kita himpun. Himpunan kekerapan kita. So bermula macam ni. Awak ada 2 kekerapan untuk bagi masa yang pertama ni. 1 jam. Okey, so 1 jam kekerapan kumulatif dia 2 sebab kat sini pun 2. So untuk kekerapan yang 2 jam awak kena ambil 2 tambah dengan 5. So dapat 7. Okey, bila awak dapat 7, awak ambil pula 7 tambah dengan 6. So dapat 13. Lepas tu 13 tambah dengan 9 dapat 22. So macam ni sampai akhir. So ni adalah kita panggil sebagai kekerapan kumulatif sebab kita himpunkan kekerapan yang ada satu-satu kat sini. Okey, lepas tu last kali ni bila pada untuk yang last kali 8 jam ni kategori yang akhir, klasifikasi yang akhir ni awak kena sama jumlah dia dengan jumlah kekerapan yang ada kat sini. Kalau kat sini awak dapat sepatutnya 20, kat sini awak 20 tapi kat sini dapat 19, maksudnya awak silap tambah lah tu atau awak silap kira ke macam tu. Okey. Okey, dah buat kat sini. Sekarang ni awak kira, awak cari mode. Okey, mode ni senang je, cari yang mana kekerapan dia paling banyak. Kat mana? So kat sini kan. So yang paling banyak adalah 4 jam. So 4 lah mode dia. Kalau untuk pengiraan pula awak untuk pengiraan median pula, median ni adalah data yang paling tengah sekali. So macam mana nak buat? Awak kena ambil jumlah kekerapan bahagi dengan 2. Jumlah kekerapan awak kat sini lah. Tadi macam kalau 20, 20. Lepas tu bagi dengan 2. Kalau 10, 10 bagi dengan 2. So awak dapat berapa nombor kat sini kan. Okey, maksud 16 ni adalah pada data yang ke-16 lah median dia. So sekarang ni kalau awak tengok, nak tengok macam mana pada data yang ke-16, awak kira kat sini, kat mana ada 16. So kalau awak tengok ni kan start dari 1, 2, 3, lepas tu yang ni 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu yang ni 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau yang ni 14, 15, 16 sampai 22 kan. So kat dalam ni ada data yang ke-16. So data yang ke-16 kita adalah median, di mana jam dia adalah 4 jam. So median kita adalah 4. Okey. Sekarang ni saya tak tunjuk lagi cara kita dah settle untuk mode dengan median sebenarnya. So saya akan teruskan dengan soalan yang seterusnya pula ni. Okey. Tengok soalan ni. Yang soalan yang kedua ni dia sama je, cuma awak kena tambah saiz selang kelas dengan selang kelas pada awak punya part ni. Okey, tengok pada soalan yang kedua. Nanti saya ajar macam mana nak buat graf. Okey. Untuk soalan yang kedua sama je, cuma kat sini awak kena klasifikasi awak punya nilai dalam bentuk kelas macam ni. Maksudnya awak kena ada rate dia punya julat, start daripada mana sampai mana. Untuk yang ni 40 sampai 49. Ni kan kalau awak tengok dalam kita punya soalan dia ada markah. So bermula daripada mana sampai mana. Okey. So kat sini lepas saya tengok data semua tu, saya bentukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Okey, kelas yang pertama 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99. So macam mana yang ni awak tengok macam mana nak buat kekerapan dia. Bermula awak check dalam 40 sampai 49 ni berapa data yang ada. 40 sampai 49. Lepas tu berapa data yang ada? 50 sampai 59. 60 sampai 69 berapa? 70 sampai 79 berapa? Sampailah 99. So awak kelaskan dia macam tu. So kita masukkan dia dalam kelas macam ni. Okey. Lepas tu untuk soalan saiz selang kelas awak. Okey. Saiz selang kelas ni adalah berapa
start daripada mana? Dia kan dia 40 sampai 49 kan. So awak kira 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 44, 49. So kat situ adalah 10 data. Berapa dia punya elemen kan. So dia punya untuk. So sekarang ni saiz selang kelas awak adalah 10. So nanti awak kena ikutlah awak punya soalan tu. Kalau dia punya berapa, awak punya berapa. Okay. So ni awak dah settle untuk selang kelas awak. Okay, sekarang awak nak kena kira kekerapan. Sama juga awak check macam tadi untuk soalan yang pertama. Yang ni macam mana, yang kekerapan ni macam mana, kekerapan ni macam mana, kekerapan yang seterusnya macam mana, sampailah awak kira jumlah dia. Lepas tu peratus kekerapan sama je. Nak kira dia, yang ni bahagi dengan ni darab dengan 100. Lepas tu kekerapan frekuensi pun sama juga macam yang atas tadi, yang soalan yang pertama yang kita dah discuss. So sama je. Okay, sekarang ni kita kena teruskan dengan pengiraan min. Okay, pengiraan min yang ni lain sikit sebab kita ada kelas. So kita tak boleh main kira macam tu je. Okay, kalau tengok kat sini macam nak kira min kan, kalau ikut formula dalam nota tu awak kena kalau ikut yang atas ni nak kira min lah. Nak kira min, sorry. Sepatutnya X hasil tambah X bahagi dengan N kan. Tapi yang ni disebabkan dia guna kelas macam ni, awak kena cari titik tengah dia dulu. Macam nak cari titik tengah yang 40 tambah 49 bahagi dengan 2. So dapat titik tengah dia. Kalau awak nak kalau awak tak macam confused, awak boleh buat awak boleh kira kalkulator. So kira kalkulator awak masukkan kat sini. Kalau nak tunjuk jalan pengiraan pun tak apa je, boleh. Okey, lepas tu awak dapat titik tengah. Okey, untuk setiap titik tengah ni awak darab dengan setiap kekerapan dia. Lepas tu tambah. Yang ni darab dengan yang ni, yang ni darab dengan yang ni, yang ni darab dengan yang ni, yang ni darab dengan yang ni. Okey. Lepas tu darab dapat ni kan, bahagi dengan jumlah kekerapan ni. Jumlah awak punya data lah 20. So N tu 20. Awak dapat jawapan. So kat sini dia dapat 65 kan. Okey, dia dapat 65. Sekarang ni kita nak kena kira variance pula. So mula-mula macam mana nak buat kira variance? Awak guna je formula variance, dah ada dah. Kalau ikut dalam soalan dalam nota, kalau macam ada contoh dalam nota tu, dia just guna data tu je kan. Tapi disebabkan kita sekarang kita guna titik tengah, sepatutnya kita boleh guna yang kat sini je kalau kat sini tak ada kelas macam ni. Tapi bila kita dah guna ada titik tengah macam ni, kita kena letak titik tengah. Kena guna sebagai titik tengah kat sini. So untuk data yang pertama, titik tengah awak kena tolak dengan min awak. So min kita ada 65 tadi kan. So 4, kalau kita punya titik tengah yang pertama sekarang 445.5 tolak dengan 65. So dapat jawapan awak tu. Sorry. So tolak dengan 65. Okey, awak dapat ni. Okey, bila awak dapat ni, awak cari juga yang lain. 54.5 tolak dengan 65. So awak akan dapat cara yang sama je. So ni adalah untuk setiap klasifikasi ni. Okey, ni adalah punya formula lah. Ni sebelum nak cari variance lagi, ni cara nak kira. Lepas tu nak kira yang kuasa 2 pula sebab dia nak hasil tambah kan. Okey, lepas tu yang ni sama dengan ni kuasa 2, betul tak? Kalau untuk yang ni dia kan kuasa 2. So nak cari yang elemen kat ni je dulu. Kuasa 2, so yang ni kena kuasa 2. Dapat jawapan ni. Sama juga dengan yang ni. Kuasa 2 masukkan jawapan kat sini. Kuasa 2 masukkan jawapan kat sini. Kuasa 2 yang ni masukkan jawapan kat sini. So jawapan saya ni kat sini ada. Okey. So dah dapat dah kat sini. Macam mana nak cari variance? So awak kena tambah. Ni kan ni simbol untuk tambah semua. Awak tambah ni. Awak tambah yang X tolak min kuasa 2 ni. Lepas tu awak dapat hasil dia tu bahagi dengan N. N kita tadi adalah 20. So awak akan dapat nilai dia berapa. Untuk sisihan piawai, awak dapat value dekat sini tadi kan. Awak dapat variance awak berapa, awak punca kuasa 2. So dapat jawapan awak kat situ. Okey, setakat tu sahaja untuk yang ni. Satu lagi saya silap, tak ingat nak tunjuk. Pengiraan median kelas. Okey, nak kira median sama je macam kita kira tadi, tapi
yang ni awak kena pilih kelas dia. Contohlah awak dapat median dekat sini lah kononnya, dekat 70 tolak 79 ni. Okey, so maksudnya 70 tolak 79 ni adalah dia punya selang median. Median selang dia tu lah. Betul. Cara yang sama je, cuma yang ni dia punya median kita kena pilih kelas dia. Okey. Tu sahaja untuk soalan 1 dengan 2. Okey, untuk video yang seterusnya akan tunjuk macam mana nak buat graf.